Hai dan selamat sejahtera semua kepada semua anak murid yang sangat cikgu kasihi. Jadi, pada hari ini Cikgu Nur Syafiqah, Cikgu Syafiqah akan teruskan pembelajaran kita bagi subjek pendidikan moral. Jadi, tema kita iaitu tema untuk tahun 5 seperti biasa iaitu saya dan masyarakat. Jadi, nilai yang kita akan belajar ialah nilai baik hati dan tajuk kita pada hari ini ialah budayakan sikap baik hati. Okey. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid atau kamu semua dapat menunjukkan sikap peka terhadap kesusahan dan kebajikan masyarakat mengikut situasi, dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 kepentingan bersikap peka terhadap kesusahan dan kebajikan masyarakat, dan yang ketiga, awak dapat mengekspresikan sekurang-kurangnya 4 perasaan bersikap peka terhadap kesusahan dan kebajikan masyarakat berpandukan gambar. Baiklah, semua murid boleh buka buku teks di muka surat 16. Okey, di situ kita dapat lihat tajuknya ialah budayakan sikap baik hati. Jadi di situ ada teks lirik lagu. Jadi mari kita nyanyikan dan hayati lirik lagu tersebut. Jadi cikgu nak semua kita nyanyikan lagu ni dan hayati lirik lagu tersebut. Masyarakat mulia yang baik hati, kepekaan kita amatlah penting. Fakir dan miskin, bangsa bencana, ulurkan bantuan ringankan derita. Warga emas dan juga ibu tunggal, pertolongan diberi tanpa minta. Bantu membantu tak kira bangsa, erakan hubungan kita gembira. Anak yatim kurang nasib baik, orang kelainan upaya. Bantuan tunai tenaga barangan, sokongan moral tidak lupai. Bantuan di hulu kepekaan kita, bantuan di hulu tak harapkan balasan tiada siapa diabaikan. Amalan mulia masyarakat kita, bantuan di hulu hilangkan kesusahan, bantuan di hulu serikan kehidupan, ketulusan, keikhlasan. Masyarakat hidup bahagia, bersemarang. Masyarakat prihatin, bantuan di hulu. Okey, semua dah dengar lagu tadi. Kita dengar tak lirik-lirik pada lagu tadi? Ya betul, lirik lagu tadi dia menggalakkan kita untuk membantu masyarakat. Betul? Masyarakat yang fakir, masyarakat yang miskin, masyarakat bangsa bencana. Seperti minggu yang sebelum ni kita ada membantu masa banjir, betul? Jadi, lirik lagu ini sangat menekankan kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Kita dapat membantu semua orang. Kita dapat hulurkan bantuan. Dan kita ada sikap prihatin kepada semua orang. Itu adalah nilai baik hati yang perlu kita terapkan, perlu kita budayakan. Baiklah. Seterusnya. Apakah kepentingan bersikap peka terhadap kesusahan dan kebajikan masyarakat ya? Okey. Jadi, cikgu keluarkan kepentingan bersikap peka terhadap kesusahan dan kebajikan masyarakat berdasarkan lirik lagu yang kita telah nyanyikan tadi. Jadi, kepentingan yang pertama, kita dapat hulurkan bantuan dan ringankan derita. Betul. Sebagai contoh, kita dapat membantu mangsa yang bencana banjir. Dan kita dapat membantu fakir dan miskin. Fakir ni adalah orang yang miskin juga. Jadi, bila kita berbuat baik dan kita bersikap peka terhadap orang yang kesusahan, masyarakat yang kesusahan, kepentingannya ialah untuk kita hulurkan bantuan dan ringankan derita. Betul? Jadi seterusnya kita
untuk eratkan hubungan dan kita berasa gembira. Betul. Sebagai contoh, dapat membantu tidak kira bangsa dan warga emas atau ibu tunggal. Ini apa yang kita dapat daripada lirik tadi. Seterusnya, contoh kepentingan lain apabila kita peka terhadap kebajikan orang masyarakat lain. Kepentingannya ialah amalan mulia masyarakat kita. Betul. Kepentingannya kita tidak mengharapkan balasan. Seterusnya, masyarakat akan hidup bahagia. Betul ke tidak? Kalau kita membantu orang lain, kita akan rasa bahagia. Orang lain pun akan suka dengan kita. Jadi, masyarakat akan hidup bahagia. Contoh yang kita dapat daripada lirik ialah memberi bantuan dan dengan ikhlas. Betul. Bila kita beri bantuan dengan ikhlas, mesti masyarakat akan menjadi suka kepada kita dan kita akan bahagia hidup bermasyarakat. Jadi sekarang ni cikgu nak buat aktiviti. Apakah perasaan kita setelah kita amalkan amalan peka terhadap keperluan dan kebajikan? Jadi cikgu tunjuk contoh daripada gambar ini. Kita nampak seorang kanak-kanak lelaki. Dia membantu seorang lelaki tua. Jadi daripada situasi ini, cikgu dapat gambarkan yang lelaki ini kanak-kanak ini bernama Ali. Ali berasa gembira kerana dapat menolong seorang pakcik tua melintas jalan. Kita pasti akan rasa gembira kan kalau kita dapat menolong seorang pakcik tua nak melintas jalan. Kesian dia. Macam mana dia nak melintas jalan, kita dapat tolong. Pasti kita gembira. Gambar seterusnya, kita tengok ada orang ni dia bagi makan dekat orang-orang tua. Jadi situasi ni kita nampak Meling dan Ah Chong berasa teruja kerana dapat memberi bantuan dari segi makanan di rumah orang tua. Jadi Meling dan Ah Chong ni dia berasa teruja. Mesti kita teruja. Bila kita nak tolong orang lain, mesti kita akan rasa teruja. Sebab kita dapat beri bantuan kepada orang itu. Okey, contoh lain. Kita tunjuk Imran dan Kavita berasa bersyukur kerana dapat membantu membersihkan kawasan perumahan. Kita akan rasa bersyukur sebab kawasan perumahan kita akan menjadi bersih bila kita melakukan perkara tersebut. Contohnya kita menyapu dekat kawasan perumahan kita. Kita mesti bersyukur, wah nanti kawasan perumahan kita akan jadi bersih. Gambar seterusnya kita dapat lihat Chong dan Ah Meng berasa sedih kerana mengenang nasib mangsa banjir setelah rumah mereka dinaiki air. Jadi betul tak perasaan Chong dan Ah Meng ni? Betul, Chong dan Ah Meng akan berasa sedih sebab melihat mangsa banjir yang kehilangan rumah, habis baju basah, habis duit mereka. Jadi Ah Chong dan Ah Meng apabila mereka membantu mangsa banjir ini, mereka berasa sedih kerana nasib yang ditimpa oleh mangsa tersebut. Baiklah, seterusnya apakah tindakan yang sewajarnya bagi sikap peka terhadap keperluan dan kebajikan masyarakat? Okey, apa tindakan yang sepatutnya kita buat untuk kita ni menjadi seorang yang peka terhadap keperluan dan kebajikan masyarakat? Apa yang kita boleh buat? Kita boleh bantu orang lain, kita boleh buat macam-macam, betul tak? Jadi, cikgu bagi contoh. Sekarang ni, perkara yang saya boleh buat ialah saya akan membantu membersihkan balai raya selepas berlaku bencana banjir di kawasan penduduk kampung. Jadi kat situ kita dah nampak kita boleh melakukan satu perkara. Kita boleh melakukan perkara di mana kita pergi ke balai raya dan kita bersihkan balai raya tu. Sebabnya balai raya tu dah kotor sebab banjir. Bila banjir, air naik, balai raya semua dah kotor. Jadi kita datang balai raya untuk bersihkan. Itu adalah satu tindakan atau perlakuan yang kita boleh buat untuk mengamalkan sikap peka terhadap keperluan dan kebajikan masyarakat. Betul. Yang kedua, apa lagi tindakan kita boleh buat? Saya akan bersama-sama anggota masyarakat berkunjung ke rumah ahli masyarakat yang terlantar sakit. Jadi, itu tindakan kita. Tindakan kita ialah bila kita ada masyarakat yang sakit, jadi apa tindakan kita? Bila masyarakat tu sakit, kita perlu melawat dia, kita perlu menziarah dia, kita perlu memberi semangat kepada dia supaya dia dapat sembuh semula. Betul?
Jadi itu merupakan perkara yang kita boleh lakukan untuk amalkan sikap peka terhadap keperluan masyarakat. Yang ketiga, saya berasa senang hati apabila dapat bergotong royong membaiki rumah anggota masyarakat yang rosak akibat ribut. Jadi di sini, apa tindakan dia? Tindakan dia ialah dia bergotong royong untuk membaiki rumah anggota masyarakat yang rumahnya sudah rosak, dia kena ribut. Dia kena ribut habis rumah dia. Rumah dia jadi bersepah, rumah dia jadi kotor. Jadi kita sebagai masyarakat, kita datang rumah dia untuk kita tolong gotong royong. Betul. Jadi itu adalah tindakan ketiga yang cikgu boleh bagi. Tindakan keempat pula, saya akan membantu anggota masyarakat yang kelainan upaya atau OKU untuk melakukan aktiviti harian. Jadi di sini kita dapat lihat orang kelainan upaya ni dia kurang keupayaan dia berbanding kita. Jadi dekat situ bila kita nampak ada orang kurang upaya, apa yang kita boleh buat? Kita boleh tolong mereka. Contohnya kita boleh tolong melakukan aktiviti harian. Kita boleh tolong mereka dengan pelbagai cara. Kerana mereka tu antara masyarakat yang memerlukan. Jadi tindakan kelima pula ialah saya sentiasa bersedia menghulurkan bantuan sekiranya anggota masyarakat memerlukan. Jadi itu juga tindakan kita, di mana kita bersedia apabila seseorang masyarakat atau sesebuah masyarakat memerlukan kita dapat menolong. Itu adalah tindakan kita yang kelima. Jadi itu saja untuk kita pada hari ini. Jadi murid-murid jangan lupa untuk membudayakan sikap baik hati kepada seluruh masyarakat agar kita semua ahli masyarakat dapat hidup dengan lebih gembira dan lebih bahagia. Okey murid-murid? Jadi itu saja daripada cikgu. Murid-murid semua jangan lupa buat latihan yang cikgu beri di Google Form nanti ya. Terima kasih. Bye.